من شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة. بسم الله Baliho. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradta amra fa'alaika bitu'adda hatta yuriyakallahu minhu makhraj." Situ. Apabila engkau berkehendak membuat sesuatu pekerjaan, atau bila-bila engkau berkehendak melakukan pekerjaan, terpaksalah engkau dengan bercermat dan berhemah sehingga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kamu peluangnya. Rawahul Bukhari. Islam mengajar kita supaya bertindak dan satu perkara itu dengan keadaan maknanya jangan gopoh gapah. Ba'al ajalu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Ajalah itu makna gopoh, itu adalah pekerjaan yang diminat oleh syaitan. Adapun pekerjaan dengan tenang, tidak dengan gopoh gapah, itu adalah pekerjaan yang disuruh dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gopoh, terutama manusia yang gopoh untuk mengambil kesenangan, ya, sehingga mereka mengambil seolah-olah nak kesenangan di dunia, padahal kesenangan bukan di sini. Kesenangan sebenarnya ada di sana, maksud. Ya, pada Nabi hadis yang lain menyatakan lal aish illa al aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana, maksud. Maka orang-orang yang tidak beriman, yang buta mata hatinya daripada petunjuk, maka mereka mengingatkan dunia ini tempat sebenarnya, padahal di tempat sementara saja. Jadi oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajar kepada kita jangan bergopoh gapah apabila nak buat satu perkara, fatadabbar akibatah, sebagaimana hadis yang telah lalu. Hendaklah kita tadabbur dan cermat. Wa in kana khairan famdih wa in kana syarran fantahi. Kalau baik teruskan, dan kalau tidak maka berhenti. Mana disuruh kita menimbang dengan mizan syar'i, dengan neraca syarak, supaya kita tidak maknanya menyesal di sana, supaya kita selesa di sana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradta an tazkura uyuba ghairak fazkur uyuba nafsik." Iza aradta, apabila menghendaki oleh engkau, an tazkura uyuba ghairak, menyebut atau mengingat akan keaiban orang lain, maka fazkur uyuba nafsik, hendaklah kamu mengingati kesilapan dan keaiban diri kamu. Itu yang lebih baik. La annas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama-nama dia manusia, lain daripada Nabi dan Rasul, dia tak sunni daripada tersalah, tersilap. Itu maknanya. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang rahmat dia menyediakan, iaitu alat untuk menyucikan dia, istighfar wa taubah. Ya, bila tersilap cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar, mohon keampunan, talabul maghfirah, dan taubah, mana penyesalan serta menyesali azam dan tinggalkan benda itu. Itu cara menyucikan kalbi dia. Bala al-islamun nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Islam adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, maka tidak diizin masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Maka keketuhan, zunub, uyub ni benda yang kotor, maksiat, mungkar,
maka hendaklah kita sucikan agar kita balik dalam keadaan bersih. Oleh kerana itu disuruh kita ni memandang keaiban kita lebih daripada mereka memandang keaiban orang lain, tu maksudnya. Dan dalam hadis yang telah lalu Allah Ta'ala ceritakan apa, Nabi Rasulullah SAW ceritakan cara Allah Ta'ala nak menarik hamba tu menjadi baik, iaitulah iza aradallahu bi'amli khairah faqahahu fid din, satu, wa zahadahu fid dunya, dua, yang ketiga sama dengannya, wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak menjadikan hamba tu baik di dunia, baik di akhirat, selamat di dunia, bahagia di akhirat, pertama sekali apa? Faqahahu fid din, ya, maka jadikan dia tu suka tafakuh, ya. Sebab tu zaman Rasulullah SAW dia tak ada sebut ilmu ni ilmu usuluddin, ilmu fiqh, tasawuf, usul fiqh apa semua. Dia sebut secara rangkum, secara menyeluruh, tafakuh, mana mengambil faham secara menyeluruh tentang agama Allah Ta'ala, tafakuh fid din. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, dan hati dia tidak tertawan dengan dunia. Maknanya dunia dia tak bawa masuk dalam kalbi dia. Ya, kalau masuk dalam kalbi dia habis rosak ni. Perjalanan roh dia akan rosak. Dunia dia letak di luar je. Dia ambil banyak mana sahabat, ada yang kaya-kaya tapi dia tak bawa masuk dalam. Sebab dalam untuk kita dengan Tuhan, dia kita masuk dalam rosak ni. Yang ketiga ialah wabassarahu uyubah. Allah SWT mencempakkan dalam kalbi insan itu sentiasa memandang keaiban dirinya sendiri. Balik insan bila memandang diri dia punya kekurangan, maka itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka kalau tak masuk golongan pilihan, sebaliknya akan berlaku. Dia seronok membincangkan keaiban orang, sedang keaiban dia sendiri lebih hebat daripada itu. Itu dia antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa memandang keaiban diri kita. Itu yang sama daripada sifat tawaduk. Ya, sifat tawaduk merasakan dia lebih maknanya jauh daripada orang. Dia merasakan dia tidak berkelayakan dalam semua bidang. Walaupun pada hakikat kita tengok dia lebih layak, tapi dia sendiri dia tak memandang dia itu lebih layak, bahkan dia memandang kekurangan yang ada pada dia. Itu di antara sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Maksudnya siapa yang tawadhu' adalah angkat martabatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, Tuhan akan jatuh dan hina akan dia. Oleh kerana itu memasang sifat tawadhu' adalah menjadi kewajipan, dan membuang sifat takabur adalah menjadi kewajipan. Di syurga tempat untuk orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, ina al-jannah, kami jadi dan sediakan bagi orang yang tidak ada iradah dalam kalbi dia, tak ada kehendak, ya, uluwan, ketinggian. Itu dia. Wala fasada, dan dia tidak bercita-cita nak melakukan fasad, itu birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat, mengotori bumi Allah dengan kemungkaran, tidak. Itu sifat ahli syurga. Persoalan ni macam mana kita nak memakai sifat tawaduk. Ya, lama dah kita dengar berbagai-bagai huraian daripada berbagai-bagai ilmuwan Islam, ulama-ulama dan karangan mereka. Maka ditunjukkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk kita memakai sifat tersebut. Tahu, kita dah tahu nak pakai, maka lawan takabur ila at-tawadhu. Maka disebut, dia kata at-tawadhu al-haqiqi maka nasyi'an min syuhudil azamati rabbi. Tawaduk yang sebenar ni dia datang daripada mana? Dia terjadi daripada min syuhudil azamati rabbi, daripada terpandang dan terbuka musyahadah qalbi dia dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Itu dia punya kaedah dia tadi. Qalbi bila dibukakan muka syafah qalbi dia dengan Allah Ta'ala, ternampak dikenal kebesaran Tuhan, confirm dia akan tunduk. Tapi kalau dia tak perasan kebesaran Tuhan, itu yang dia rasa dia hebat. Ya, sebab tu kita kalau duduk dalam pejabat, bos duk pandang ni, dia tak perasan kan, wah dia bergurau macam-macam, tapi bila dia terpandang macam terus berubah.
terpandang je op tu dia berhenti. Bertukar tu keadaan automatik, ditukar terus dia slow. Bahawa dia sedar dia sedang dipandang oleh bos. Ini bukan bos pandang, Malikul Muluk, raja segala raja, yang tidak pernah satu lahzah pun terlindung pandangannya kepada kita yang hina ini, makhluk yang fakir ni. Itu takluk sifat apa? Basar, inkishaf, ilmu ta'ala sentiasa. Baru suruh kita apa? Kun ma'allah, la kamu serta dengan dia. Tarallaha ma'ak, dia akan buka antara kita dengan dia. Raqib annallaha yara, murakabah kerana ta'ala sentiasa memerhati kamu. Ini di antara sifat yang akan menghasilkan sifat tawaduk. Bila kita nampak orang yang lebih hebat, maka kita akan tunduk. Selagi tak nampak yang lebih hebat, selagi itu dia rasa dia hebat. Ya, maknanya gitu. Kita nampak yang besar, hakikat yang besar sebenarnya wallahu ta'ala. Maka jalla jalaluh, ketika itu baru maknanya mencari jalan dan usaha supaya terbuka dalaman kita, dia syuhud akan Allah Ta'ala. Dia sebab tu dia kena banyak muhasabah. Bila muhasabah, dia akan pergi pada apa? Muraqabah. Dan muraqabah baru dia naik kepada musyahadah. Di situlah baru betul-betul dia akan dapat selesaikan segala penyakit dalaman insan. Pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak dibukakan qalbi rohani dia dengan Tuhan, mana musyahadah ke Tuhan, tidak mungkin dia boleh keluar daripada sifat nafsu dia yang keji. Secara total dia tak boleh keluar. Sebab bila terbuka betul, kalau dia terbuka saja dengan Allah Ta'ala, dia akan lahir dua perkara yang besar, iaitu sama ada dia terjadi akan jalal ataupun jamal. Jalal makna kekerasan Allah Ta'ala yang maha dahsyat, jamal kelembutan kasih sayang yang maha dahsyat. Ya, dua keadaan bila dia kenal, maka dia tak akan pusing kalbi tempat lain. Bila dibukakan Allah Ta'ala, maka ketika itu dalam nikmat dia boleh rapatkan diri dengan Tuhan, dan dalam bala pun dia boleh rapat diri dengan Allah Ta'ala. Itu di antara kata Ibnu Atta, mata aqaka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah, bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Manakala Allah Ta'ala memberi kamu nikmat, sebenarnya apa rahsia dia? Ashhadaka birrah, ashhadah, dia suruh kita syuhud akan sifat dia. Albir tu nama dia, pemberi ihsan, kurnia. Itu masuk dalam sifat jamal. Wa mata mana'ak, dan bila dia blok, ya, orang sihat kita sakit kan, seorang ataupun orang senang dia susah dan sebagainya, sebenarnya apa tu? Dia tajadikan akan kahar dia. Wa mata mana'ak ashhadaka kahrah, dia mentajalikan akan kahar nama dia. Itu dipanggil jalan. Jadi fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih, dalam tiap-tiap keadaan dia mengenal Tuhannya. Dan itu yang dikehendaki Allah Ta'ala, kita mengenal dia dalam setiap saat. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas dia mengenali Tuhan dia dengan sebenar. Maka insan ni akan sentiasa tawaduk kepada Tuhannya dan cantik kedudukannya, dan dia akan terpelihara daripada segala gangguan-gangguan dalaman. Itu di antara apa cara diberikan oleh arifina billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aratta an yuhibbaka Allah, apabila engkau mendaki ayyuhibbak, bahawa mengasihi akan engkau Allahu oleh Allah Ta'ala. Dan itu yang paling besar, kita nak supaya Tuhan sayang kita, Tuhan kasih kat kita. Maka apa? Ya, pabudid dunya, maka hendaklah engkau, maknanya benci akan dunia. Apa maksud? Asal ghadab makna marah. Maksudnya apa? Jangan letak kasih dunia dalam hati, itu maksudnya. Ya, bukan benci makna marah macam kita faham ni, tak. Maknanya jangan bubuh kasih. Lawan marah mana? Kasih. Jadi jangan bubuh kasih kepada dunia dalam kalbi. Kita bubuh, habis. Ya, ada dunia tak apa. Ada dunia, sebab dunia ni keperluan, tapi dia bukan matlamat. Ya, jadi dua benda tu. Matlamat ialah benda paling besar. Matlamat kita ialah Allah. Adapun dunia itu keperluan. Kita bukan malaikat, kita perlu makan dan minum. Ya, dan keperluan yang lain, rumah tangga dan sebagainya. Tapi itu bukan matlamat. Jangan jadikan keperluan itu matlamat, matlamat itu keperluan, diterbalik ini.
nanti kepala dia jalan ke bawah, kaki ke atas ni. Ya, jadi keperluan dengan matlamat, keperluan sekadar. Ada matlamat itu fokus kita. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu kemuncak. Itu maknanya. Jadi makna sini, kalau dia nak kasih sayang Tuhan, jangan bubuh hubbud dunia dalam kalbi. Bahkan diletakkan hubbullah, hubbur rasul dalam kalbi dia. Itu baru dia akan jadi selamat. Ya. Sebab manusia ni benda yang ada dalam kalbi akan sentiasa bermain dalam kehidupan dia. Contoh dia, kalau kita nak tahu, nak try dalam semayang, apa yang keluar dalam semayang, kita angkat, dia takbir, apa keluar dalam kalbi punya dia keluar. Kalau kalbi dia menghadap razat dengan Tuhan, akan keluar seronok dia menghadap Tuhan, zauk dengan Tuhan. Tapi kalau dalam kalbi dia tadi kerja dunia tak habis-habis, dia angkat, dia semayang, Allah Akbar, keluarlah benda tu. Cerita berniaga dia keluar dalam semayang, 4 rakaat 4 negeri dia pergi, dia round. Jadi habis, jadi gojak semayang. Sebab apa? Dalam kalbi tu akan keluar, ya, apa yang ada dalam. Sebab tu dalam tu perlu kita kawal betul-betul, jangan putus, sentiasa turun nafas kita dengan dia. Ya, jasad kita tak apalah, ajsaduhum ma'al khalq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk tu tak ada masalah, qalbi dia jangan, qalbi dia dengan Allah Ta'ala sentiasa. Ya, itu jalan para awliya. Baru orang tak kenal gitu, para awliya yang payah nak kenal kat sini kan. Ya, jasad macam gitu, kita kerja, dia kerja, kita makan, dia makan. Tapi dalam ada dalam dia bermanja dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Dan kalau berkehendak engkau bahawa dikasihi oleh manusia pula, ya, iza aratta an yuhibbakan nas fama kana indaka min fuduliha, lagi itu pambizhu ilaihim. Hendaklah engkau hulur kepada mereka akan pemberian engkau yang mana sudah jadi lebih sisi kau berilah. Batu manusia ni, perangai manusia ni Tuhan jadikan dia suka pada orang yang buat baik dia. Jubilatul insan yuhib ila ma'an ahsana ilai. Diperangaikan manusia tu dia suka kepada orang yang buat baik. Kalau orang selalu bantu dia, selalu ambil berat hal dia, maka dia akan sayang orang tu. Tapi silap besar, dia terlupa siapa sebenarnya yang memberi. Itu masalah. Ya, sebab tu jalan untuk dalam mahabbah ialah jalan syukur. Ya, bila kita syukur dengan Allah SWT, kita kaji tengok nikmat dia banyak, kita akan syukur. Bila syukur, bermakna dia mengiktiraf itu pemberian Tuhan, maka akan rasa mahabbah tu akan datang. Kalau dia tak bersyukur, maka mahabbah dia akan kurang, takut hilang, bahaya. Sedangkan jalan ke Tuhan qalbi dengan mahabbah, tariquna tariqul mahabbah, jalan kami sekalian ma'asyiral arifin ialah mahabbah. Tak ada mahabbah, ibadat kita beku. Dia mesti ada rindu yang kuat, mahabbah yang kuat, asyik yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia akan dibuka oleh Allah Taala makrifat yang sebenar, pendekatan dia sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada itu, dia akan jadi kosong ni, sangkar je kita nampak, padahal hakikat dia tidak ada. Itu dia antara benda yang paling penting, ialah menanamkan perasaan mahabbah kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat mahabbah kuat, dia kena apa? Istighal hati dia dengan Tuhan. Ya, susunan dia apa? Istighal qalbi dengan Tuhan. Bila hati dia istighal, dia banyak zikir, dia akan istighal qalbi dia seronok. Dia bermasyghul dengan Tuhan, menumpu. Bila jadi begitu, maka Tuhan akan kurniakan dia lazat dalam zikir. 2. Bila lazat dalam zikir dia dapat, Tuhan akan jadikan dia apa? Asyik dengan Tuhan. Bila dia dapat asyik dengan Tuhan, baru rufi'al hijab, dia akan angkat hijab. Bila angkat hijab, maka ketiga itu sirtu mu'aliman baina ainai, Tuhan akan ajar dia sendiri. Itu mana ilmu laduni, itu susunan dia. Seseorang tu dapat percikan laduni daripada Ta'ala apabila dia angkat hijab. Bila hijab terangkat, bila dia asyik dengan Allah, rindu. Dan bila dia asyik dengan Tuhan, bila dia dapat lazat dalam zikir. Dan bila dapat lazat dalam zikir, bila dia istighal, menumpukan, itu keadaan dia. Ya. Iza kana al-ghalib ala abdi al-ishtighalu bih. Apabila ghalib hamba tu memberikan istighal, tumpuan dia, masyghul hati dengan Tuhan, ya, ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Allah Ta'ala akan berikan nikmat lazat di dalam zikir.
Ya, fa iza ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri asyiqani wa asyiktuhu. Dan bila aku beri dia lazat dalam zikir, maka asyik dia akan daku dan aku asyik dengan dia. Fa iza asyiqani wa asyiktuhu, apabila dia asyik dengan aku dan aku asyik dengan dia, rafa'tul hijab fi ma baini wa bainahu. Aku angkat hijab. Ya, bila dia angkat hijab, sirtu mu'aliman. Aku dah guru dia. Baina ainaihi, ketika itu la yasu idza sahannas, dia takkan lalai, takkan lupa Tuhan ketika manusia lalai. Cempak di tengah mana pun dia takkan, hati dia sentiasa dengan Tuhan. Itu susunan dia tu. Ya. Nak dapat dia kekal dengan Tuhan bila dia terbuka hijab bila dia dapat asyik dengan Tuhan. Bila dia asyik dengan Tuhan, bila dapat kemanisan dalam zikir. Dan bila dapat kemanisan dalam zikir, bila dia istighal qalbi dengan Tuhan. Ya. Sebab dalam baca warid kesan mursyid dia akan tanya dulu. Dia tengok zikir kau apa dia. Baca ada buku kertas yang zikir. Kalau suruh zikir satu hari 70,000 paling kurang dalam suluk. Dia tengok zikir 20,000 yang kau apa, kau tidur je. Kau tidur dalam kelambu. Jadi makna situ dia akan baca. Banyaknya zikir itu menunjukkan istighal dia. Itu layak dia berubah peringkat makam dia. Ya. Bila dia istighal baru dapat lazat. Bila dia lazat baru dia dapat apa? Asyik dengan Tuhan. Bila asyik baru disingkap hijab qalbi dia dengan Tuhan. Dan bila terbuka hijab dengan Tuhan, ketika itu Tuhan sendiri akan ajar. Ya, itu dikatakan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa zahir dan batin betul dengan Tuhan, Tuhan akan ajar kamu sendiri. Itu ulumul ladunia yang kita belajar pada guru-guru semua ni. Guru masjid itu ilmu iktisabiah. Ulum iktisabiah, mana ilmu cara iktisab, belajar, menghafal dan sebagainya. Ini tak ilmu cara direct terus, dia ada dua cara tu. Yang ni bawa kepada makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal dia betul kena banyak zikir dengan fokus betul sampai hati kita rasa jinak dan seronok dengan dia. Maka dia akan buka lah satu peringkat. Maka di sini dua kaedah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nak dapat kasih pada Tuhan, jangan bubuh hubbud dunia dalam kalbi. Dalam kalbi kita bubuh hubbullah, kasih dengan dia. Dan dalam kasih apa? Banyak zikir. Bila banyak zikir tadi akan dia pergi pada lazat kepada asyik pada futuhat. Ya. Pada manusia pula kita bubuh pemberian. Manusia bila dapat orang beri dia sebanyak, tolong dia akan suka. Maka hasilkan cinta Ta'ala. Kita kena mengenang nikmat dia. Satu-satu nikmat yang takkan manusia boleh menjangkau besarnya nikmat Tuhan. In ta'udu nikmatallahi la tusuha. Sebab itu Ibn Attab menyatakan untuk mendidik kalbi kita tadi jadi baik, dia ada beberapa perkara. Dua perkara dia sebut. Ya. Ma nafa'al qalb mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Tidak ada satu benda yang terlebih memberi manfaat kepada kalbi untuk dia dekat dan sampai kepada Ta'ala, melainkan dua perkara. Mislu uzlah, dia kena asing. Satu. Kemudian masuk dalam pengasihan itu midanul fikrah. Lepas tu kita kalau nak bincang mesyuarat benda besar-besar, kita kena buat dalam bilik mesyuarat. Ya. Dia tak ada mesyuarat, kedai kopi tak ada, dia perlukan bi'ah suasana. Ya, kena masuk bilik mesyuarat. Kunci pula jangan bagi orang lain. Mesyuarat pula mesyuarat dewan harian, mesyuarat khas kan. Oh dia kena asing tu. Jangan ada campur. Memang tenang betul-betul. Macam tu. Itu urusan dunia pun macam tu. Apatah lagi urusan kita dengan Allah yang besar. Dia kena ada suasana tu. Sebab tu ulama buat suluk apa semua tu tujuan ni, dan dia akan fokus benda tu. Dan pengisian dalam tu adalah fikrah. Yang pertama kita kena jalankan kunci besar sekali apa dia? At-taubah. Masuk dalam tu kita kena semak balik, singkap balik dosa-dosa kita, kesilapan, kelalaian kita, lalu kita berus dia betul-betul dengan taubat. Itu yang pertama. Kemudian nak hasilkan damping, ni perhati nikmat dia pula. Satu nikmat besar-besar dia bagi kita. Barulah perasaan cinta tu akan naik, draft dia akan naik, kuat. Bila akan kuat, yang ketiga, usahakan untuk penghapusan pandangan makhluk. Minta dia sentap terus, tarik. Ya. Itu dia antara diminta. Kalau dia tak tarik, habis kita. Dan berdoa Sidi Ibrahim Ar-Rashidi, anak murid bagi Sayyidi Ahmad bin Idris, Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikan aku orang yang engkau tarik, orang engkau kendaki, minal majzubin. Bila Tuhan sentap itu, tuan-tuan,
Allah Ta'ala bila jazbahkan injizab berlaku, dia tarik kalbi itu insan, perompak pun jadi wali lah. Kalau dia tak tarik, dia biarkan, wali boleh terbalik. Ya, semua dia tunjuk tu. Wali yang terbalik pada Bal'am Ba'murah, habis terbalik. Dan orang jahat banyak, perompak lanon, dia tarik aja berlaku habis. Tukang sihir Fir'aun, pum, dia tarik, pagi beriman, petang syahid terus. Sebab berlaku apa? Jazbah, dia tarik. Jadi kita harap penarikan, minta pada Tuhan. Kita semayang tu, kita minta tu, tak apa tuan. Kita semayang tu sampai salam, kita minta, ya Allah, engkau tariklah kalbiku menghadap engkau. Oh, itu dahsyat. Kalbi bila boleh tawajuh ke Tuhan, itu nikmat besar tuan. Habis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izastaiqaza ar-rajul minal laili wa aiqaza ahlah wa sallaya rak'atain kutiba minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Izastaiqaza ar-rajul, apabila terjagalah oleh seorang minal laili pada malam, ya. Kemudian wa aiqaza ahlah, di sini Rasulullah suruh gerakkan ahli. Kita bangun tahajud tu, gerakkanlah rumah kita kan, anak kita bangun. Kemudian dia semayang 2 rakaat tu paling kurang. Dia semayang 2 rakaat sunat, nasaya ditulis kedua ni itu jumlah daripada mereka yang banyak berzikir. Ya, sebab ibadat malam ni besar tuan. Ada kaedah sufi dia panggil apa? Man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menuntut ketinggian di sisi Allah Ta'ala, maka dia kena berjaga malam. Ya, berjaga malam maknanya apa? Tahajud jangan tinggal. Sebab satu hari Rasulullah SAW, Jibril datang berjumpa Nabi. Ya, atani Jibril faqal, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, ya, wastighna'u 'anil nas. Al-hadis. Datang Jibril menghadap Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, hiduplah kamu macam mana kamu nak hiduplah, tapi ingat kamu akan mati. Ini yang panggil pukul anak sindir menantu. Rasul dengan Jibril, Rasul lagi hebat. Tapi di sini Sayyidina Jibril sebutkan Nabi nak hidup-hiduplah macam mana pun, tapi ingat maknanya kehidupan kita kena sentiasa dirangkaikan dengan zikrul akhirah. Kita buat benda ni apa kesan dan kita buat macam ni apa risiko di sana, itu maksudnya. Ya. Kemudian kasihlah siapa kamu nak kasih. Ya, orang terdekat, anak isteri kamu, harta benda kasih, tapi ingat kamu akan bercerai dengan dia. Tak, kita tinggal dulu, dia tinggalkan kita. Itu maknanya. Ya. Dan ketiganya, iaitulah ketahuilah syaraf, kemuliaan manusia itu ialah qiyamuhu bil lail, dibangun pada waktu malam. Ya, maknanya malam tu kita bangun awal sikit lah, kalau boleh, maknanya apa, sebelum tu subuh setengah jam kan, dah sedap sikit tu tolak atas sikit. Ya, dia sampai peringkat dia dapat satu kurnia Allah Ta'ala, lazat, sampai peringkat dia tak tidur hari tu. Ya, dalam Abi Madian, Hikam Abi Madian, dia kata apa? Man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa yang telah direzekikan oleh Allah Ta'ala kemanisan menghadap Tuhan, maka hilang daripada dia mengantuk. Ya, Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak ulama besar wanita, wudu isyak ni sampai subuh. Wudu isyak sampai subuh. Sebab apa? Dia telah mengalami ghalabatus syuhud, kuat di hati dengan Tuhan. Ini untuk dia tiu-tiu tuan, dia kena tadrid, diansur raja-raja. Ya, ini satu maknanya, satu kurniaan besar yang kuat kepada para kekasih Allah Ta'ala. Betul disebut dalam juzuk yang pertama syarah bagi Minhajul Abidin bikin si Zaini Dahlan, ya, Surajul Talibin. Dia kata para awliya ni masuk je waktu malam, matahari terbenam dia punya seronok macam sambut hari raya kan. Matahari terbenam dia punya seronok, dahsyat. Sebab apa? Dia bermanja dengan Tuhan di malam hari, berseronok dengan Tuhan, ibadat, masya-Allah, seronok. Ibadat malam lebih afdal daripada siang. Kita pula masuk je malam dah ingat malam ni makan ikan bakar ni. Nak kena tuan, nak kena apa, masalah hitam pedas mana pula malam ni.
Dia tak ada. Masuk je malam dia seronok. Sebab apa? Ruang pembukaan tu banyak di waktu malam. Bahkan tiap-tiap hari pintu langit dibuka. Ya, 2/3 akhir, 2/3 malam apa, 12 jam bagi 3, 4 jam awal pukul 7 matahari terbenam, 4 jam apa, pukul 11 kan. Tu yang campur lagi 4 jam pukul apa, pukul 15 mana pukul 3 ya, sempadan pukul 3 tu Putihat Abu Sama, pintu langit dibuka hari-hari kan. Siapa berdoa, Tuhan angkat doa dia. Siapa meminta ampun, dia ampun dosa dia besar. Tuhan buka, kalau kita raja besar, buka bagi kita hantar surat-surat datang jumpa, kita tak datang. Ni korang ajar orang ni. Ya, korang ajar orang ni. Mana Tuhan buka pintu langit dan dibuka pintu rahmat, doa semua diterima. Kita pula tidur. Oi, macam mana nak kata? Di satu kaset saya dengar, satu kaset hadis Nabi SAW, kaset Qiyamul Lail daripada almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, dan diceritakan kelebihan Qiyamul Lail dalam suatu hadis. Bila seorang terjaga malam pukul 4 ke 4:30 ke kan, tuan-tuan dia terjaga, kemudian pusing tidur balik, habis pabala syaitan fi uznai, syaitan kencingkan telinga kan, sebab sebu kepala. Sebab kalau dah tersadar tu bangun terus. Ya, semayang paling kurang 2 rakaat. Paling kurang, kata boleh banyak pun belajarlah 2 rakaat istiqamah, insya-Allah paling kurang. Ya, nilai dia besar ni. Dia akan disenaraikan sebagai apa? Zakir. Kutiba minaz zakirin Allah katsira. Disenaraikan sebagai orang yang banyak menyebut nama. Sebab waktu tu waktu mencabar. Waktu orang tengah sedap tidur, entah dia bangun. Dan disebut dalam hadis lain, siapa yang mengekali Qiyamul Lail ni diangkat azab kubur, tuan. Allah, besar tuan ni. Azab kubur dahsyat tu. Setengah daripada diangkat, dia terlepas. Ini kelebihan qiyam ya. Itu dia antara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaiqaza ahadukum min manamih falyaqul alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azna li bi zikri." Dia banyak bacaan ini di antara ni. Apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya, sunat dibaca ni. Yang biasa kita baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada puji bagi Ta'ala telah menghidup. Sebab mati tu, tidur tu mati kecil dan maut tu sugra. Sebab roh tu keluar. Kita tidur tu roh apa yang keluar? Ruhul yaqazah. Roh kesedaran tu dia keluar. Sebab tak sedar, biar dia masuk balik kita sedar. Kalau ruhul haya keluar, tu kena beli kain kapan. Ruhul haya itu kalau keluar mati terus sebenarnya. Ni ruhul yaqazah, dia keluar tu kita habis nak tidur. Dia balik-balik kita sadar. Ya, Tuhan mengembalikan balik kita hidup. Ba'dama amatana, selepas dimatikan, mana mati kecil. Kemudian wa ilaihin nusyur. Tengok tuan besar. Dan kepada Ta'ala kita akan dihasyar. Bangun pagi ingat padang mahsyar. Kita bangun pagi ingat uti canai. Uti tampal nasi lemak dan ya, dia tak bangun pagi. Islam ajar kita, Rasulullah ajar tu. Wa ilaihin nusyur, kepada kami ya, wa ilaihi, kepada Ta'ala nusyur, kamu akan dihasyar. Tempat hasyar dipanggil mahsyar. Mahsyar ai mahalul hasr, tempat kita dilonggokkan. Makna dia apa? Besar ni. Sepanjang hidup kita, kita kena motivasikan dengan zikrul akhirah. Kita nak buat pekerjaan ni, kita nak buat tindakan ni, program ni, ingat padang mahsyar, benda kita buat ni boleh jawab tak esok? Boleh, okey, terus. Kalau tak boleh, pantai. Iza arata antafala amran fatadabar akibat, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantai. Bila kamu nak buat satu tindakan, fikir boleh tak jawab benda di akhirat. Oh ni baik, okey, Tuhan redha. Teruskan, Nabi kata. Kalau tidak, sila berhenti. Kalam daripada Nabi yang jami', ringkas. Ya, mana kita letakkan mizanul maut. Ya, ulama kata bila pagi-pagi kita nak keluar rumah kita kan, kat pintu tu kita letakkan neraca kematian. Program kita nak buat, kerja nak buat ni, kalau tengah buat ni kan maut datang agak sedap tak dengan pandangan syarak. Oh okey, kita teruskan. Kalau ni bahaya ni, kalau jawab besok ni, pun stop. Itu ringkas, ya, senang. Tu. Lepas tu mengingati mati ni kunci besar. Kalau lupa mati, habis kan. Syammir wala tazal zakiral maut fa nisyanuhu dhalalun mubin. Sensing tangan baju kamu, ni kinayah
Isyarat kita nak buat kerja dengan Ta'ala ni banyak ujian, kena betul-betul sungguh-sungguh. Kemudian pemangkin dia apa? Tipanisyanuhu dhalalun mubin, lupakan mati itu sesat yang cukup terang. Batu orang yang sesat di jalan Tuhan, masjid surau boleh tak kenal tuan. Bayang tidak, tuan-tuan cerita mati ke dia terperanjat. Kau cerita mati, aku projek banyak lagi tak siap lagi. Gua besok dah terjongkang. Dah tukar uniform. Dah pakai pakaian putih dan zikrul maut dia kena ingat banyak. Sebab kalau ingat mati banyak, jiwa dia akan bersih. Nabi suruh tu, aksiru min zikril hazzi min ladzat fa innahu tuzakkirukum alal akhirah. Banyakkan kamu mengingat benda yang menghilangkan lazat apa dia al-maut, ya, sebab dia mengingatkan kamu akan akhirat, menyebabkan insan tu akan hidup dalam keadaan cantik mana. Jadi setengah daripada doa dia dalam hadis ni ialah alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Satu pengiktirafan besar kita dengan Ta'ala, pujian bagi Ta'ala yang mana telah radda alayya ruhi, Tuhan kembalikan balik roh kita. Kita tidur dia kan, dia kembali balik. Sebab ada kadang-kadang kita tengok orang tidur, dia tidur terus. Bini dia dah tak ada dah keras kan, dia dah pergi terus, dia tidur terus, banyak berlaku kan. Sebab tu dalam tidur kita siap, betul siap taubat, siap apa semua. Takut betul tidur terus, dan tu banyak ada berlaku. Dan di sini pula disebut oleh Rasulullah SAW, kita mengenangkan nikmat Tuhan, radda alayya ruhi, Tuhan kembali ke balik roh ya kaza, bangun kita dan wa afani, dan kita bangun tidur balik bagus sihat. Ada setengah orang tu bangun tidur mulut sengit, ada dan dia minum air keluar balik stroke, pam. Kadang tak boleh angkat tangan macam-macam dan tu hak dia berlaku. Jadi makna kita bangun cantik dengan sihat nikmat, masya-Allah. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Bangun-bangun dia, mulut kita terus mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala. Lepas tu buka jendela dan dalam kitab-kitab lain dia sebut buka jendela rumah kita, pandang ke langit. Jangan buka pintu, kamu mencuri masuk. Buka tingkap sikit tu, pandang ke langit. Kita baca ayat apa? Ayat 190 dari surah Al-Imran. Ayat 190 surah Al-Imran. Suntik rohani itu. Apa ayat tu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam pertukaran siang dan malam. Ya. Ni kita buka ni kan, maknanya kita bangun pagi nak tukar ni, malam persiang kan. Ya, tukar siang malam tu. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail, Tuhan yang menjadi langit dan bumi dan menukar siang malam tu, itu sebenarnya pun la ayatin li ulil albab, menjadi tanda yang besar kepada orang yang hidup hati dia. Jadi kita bangun tu kita pandang ke langit, ini ayat al-manzurah, ayat mana tanda kebesaran Tuhan yang dilihat. Kita cover pula dengan ayat makru'ah, ayat mana tanda kebesaran Tuhan yang dibaca pula, dua kali gabung, kita tembak, pum. Sungguh dalam kejadian langit dan bumi, bertukarnya siang dan malam, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda yang jelas pada orang yang hidup hatinya. Ulil albab siapa dia? Orang yang sampai iman dia lub, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia berbaring. Itu ulil albab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia menjalankan tafakkur pula, zikir dengan tafakkur. Itu mana kita suntik ayat. Ya, bangun pagi pup kita cas dalam dengan dua ayat, satu makru'ah, satu manzurah. Itu di antara diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini makna kita apa? Mengucap syukur kepada Taala. Dan bila syukur dia ada ziyadah yang kita maklumlah kan. La in syakartum la azidan. Aku syukur aku tambah Tuhan. Maksud dia mengarahkan kita mengucap syukur ke hadirat Tuhan yang mana telah membalikkan nyawa kita, dan dapat kita faham bahawasanya tidur itu bukanlah dikatakan, tidur itu bolehlah dikatakan mati kecil, mautu segera, sebab mati ini keluar roh, tapi roh yang ni dibalik-balik, kadang-kadang tak balik terus ni, jadi mati kecil, kesedaran tu kurang. Allah, kita ni kalau jumpa kawan-kawan kita peringkat umur, kita tanya apa kan? Sihat? Buat lain-lain ni semua dalam penalti. Ya, tanya pertama sihat, dia tak tanya lain, dia tanya sihat. Banyak harta banyak mana pun kalau terbaring tuan-tuan, makan bersuap. Jalan mudah berbimpin tuan-tuan ya. Kadang makan mudah bersuap. Ini sekarang alhamdulillah masih boleh gerak lagi tuan-tuan. Maka gunakanlah saki baki umur kita ini yang tinggal ni makin rapat dengan Allah Taala. Ya, sebab rahmat Tuhan kira di ujung. Al-ibrah bil khawatim.
Kiraan manusia sama nak ke syurga ataupun sebaliknya, di ujung. Itu kasih sayang dia. Banyak manusia yang awal kadang-kadang teruk, tapi di ujung cantik, alhamdulillah Tuhan terima dia. Ya. Dia nak di ujung. Oleh kerana ujung kita makin dekat, tapi kita tak tahu, maka sebab tu dia suruh kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab digunakan fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas, lamhah kelipan mata kita dengan dia. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, ya, mengingati dia dan dekat dengan dia, dipisahkan usia kita dengan keadaan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, izas takaita pada yadak haisu tashtaki summa qul bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Tu baca tu. Kemudian summa rfa' yadak summa a'id zalik witra. Ini cara kita tangkal sendiri kan. Kita buat ruqyah sendiri. Ya. Bila mana kita merasa kesakitan, sengat belakang ke, perut senak ke ni, naklah engkau letak tangan kamu, ambil tangan kita ni letak kat mana kita sakit, kemudian baca doa tu. Rasulullah suruh baca apa? Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Ya, kita bacalah. Jadi maknanya kita baca doa tu, mana kita minta aku berlindung dengan yang maha, ya, kekerasan atau yang maha kuasa, ya, bi'izzati, dengan izzah dan kudrahnya, daripada kejahatan barang yang aku dapati dari penyakit ini. Ya, minta Allah angkat balik, ya, sama ada bentuk sihir ke atau bentuk apa pun. Setelah itu angkat tangan kamu, ya, kalau kena lagi berulanglah, dan ulang secara witir, 3 ke 5 ke, atau di antara doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Dan hakikat dia begini, ya, jangan putus kita dengan Allah. Apa pun kembali ke dia balik. Sihat dengan dia, sakit pun dengan dia. Ya, kun ma Allah. Atau di antara hikmat besar disuruh kita sentiasa jangan putus alaqah qalbi kita dengan dia, supaya makin terang, ya, makrifat kita dengan Allah Taala. Kemudian wa qala nabi iza asaba ahadukum musibatin falyakul ilahin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu alaihi wa sallam fi ma fa inna khairal kullahu Allahumma haqqina bi haqqika wa masalika al-ati wa ja'alna al-tabi wa jazil qulubana 'anil nazar wa hasbun hatta yankashfa lana sallallahu alaihi wa alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.